Assalamualaikum, salam hormat. Anda bersama saya Haris Ashraf Hasnan bersama rakan penyampai Nabila Khalida. Sudah tentu menjelang PRU 15, banyak perkara yang perlu kita rungkai. Selain cerita pertembungan politik, kita juga tidak pinggirkan suara akar umbi yang menjadi tunjang kepada pembentukan demokrasi di negara ini. Sudah tentu ya Cap, untuk menjelang PR ni kita nak dengar apa aspirasi anak muda ni, pandangan mereka dan juga apa harapan ataupun usaha kerajaan untuk mengadakan kerajaan yang stabil pada masa akan datang. Jadi bersama dengan kami ketika ini adalah Sivanesan Tamil Selvam, Ketua Penerangan Alumni Parlimen Belia Malaysia. Jadi pertama sekali, kita nak lihatlah kepada pemandangan mewakili suara belia melihat kepada situasi politik ketika ini termasuk pembubaran parlimen. Apa pendapat you? Selamat pagi semua. Untuk keadaan sekarang ini, keadaan memang hangat apabila parlimen dibubarkan dan juga pelbagai pihak telah mengatur langkah untuk berdepan dengan pilihan raya yang ke-15. Tetapi persediaan itu sebagaimana tahap persediaan itu bagaimana akan mempengaruhi apa keadaan dan juga kestabilan politik negara itu kita kena meneliti bagi saya. Sivanesan, kalau kita bercakap berkenaan dengan PRU 15, kita tak boleh lari daripada tarikh-tarikh yang penting lah. Antaranya kalau kita cakap berkenaan dengan tarikh mengundi dan terutama melibatkan undi 18, ramai pengundi pertama sekitar dalam lebih 60 lebih 30%, 32 sekitar 34% jika tidak silap saya adalah pengundi pertama ataupun pengundi 18 tahun. Dan pada masa sama, pada ketika ini anak muda berada di kampus universiti, baru memulakan semester, ya betul, baru memulakan semester dan sebagainya. Bagaimana mereka ini perlu dibantu? Apakah bentuk fasilitasi yang boleh dilakukan dalam membantu mereka ini? Pandangan Sivanesan. Okey, bagi pandangan saya, sebelum kita menetapkan tarikh-tarikh yang penting untuk PRU 15 ini, terlebih dahulu kita kena mendidik literasi pengundian kepada anak muda yang nak undi first time. Undi 18. Yang itu pertama. Yang kedua, kebanyakan ramai student yang baru masuk ke dalam universiti. Okey, baru daftar masuk. So, bila kita panggil balik untuk mengundi itu, kemungkinan besar pengundi-pengundi yang di luar kawasan ini tidak dapat datang. So untuk mengelakkan perkara itu berlaku, parti-parti ataupun agensi-agensi yang mempunyai shareholder dalam penentuan pilihan raya ini membuka ruang kepada anak muda ini supaya dapat datang untuk mengundi. Fasiliti yang boleh kita boleh bagi adalah pengangkutan. Yang itu adalah pertama. Okey, yang fokus kepada pengangkutan. Katakan pengundi di negeri Selangor dapat universiti di Sabah ataupun Sarawak. Adakah mereka akan meluangkan waktu, masa untuk satu hari datang balik untuk mengundi? So kita kena fikirkan dulu. So kita kena aturkan langkah supaya undi, saya memang sokong dengan undi 18, tapi perancangan dan juga kita bagi literasi bagaimana dan di mana kita akan mulakan pengundi, kita mengambil hati orang muda supaya datang untuk mengundi di kawasan-kawasan mereka ni. Kita perlu rangka terlebih dahulu sebelum kita bagi tarikh-tarikh seperti penamaan calon dan juga tarikh untuk mengundi. Kita kena bagi tempoh masa yang cukup untuk mereka merancang untuk datang dari jauh untuk mengundi, untuk mengamalkan sistem demokrasi ini tetap dijaga. Baik, Sivanesan, kalau kita sebut mengenai literasi politik dalam kalangan belia, sejauh manakah tahap pendidikan literasi politik dalam kalangan mereka ni? Kalau ikutkan saya masih lemah sebab saya pernah berjumpa dengan kelompok-kelompok kecil anak muda yang first time voters ni. Kita ada bagi penerangan bagaimana proses pemilihan dijalankan, macam mana nak tanda pangkat semua tu. Sebelum saya mulakan taklimat saya ada tanya, adakah anda tahu apa itu apakah proses yang akan berlaku sewaktu hari pengundian? Okay, contoh saya bagi, dia bagi kertas undi itu, bagaimana anda akan mengundi. Ada yang cakap kita tanda dekat
logo tu. Okey, ada yang bagi tahu kita akan ride dekat kotak tu. Ada yang kita bila buat simulasi, ada yang pangkah di luar kotak itu. So ini adalah perkara-perkara yang kecil. Sepatutnya kita kena bagi didikan awal kepada anak muda ini sebelum kita bagi peluang untuk mereka mengundi. Ini adalah pengalaman saya apabila kita berdepan dengan anak muda yang first time voters ni. Si Vanessa, antara isu lah, saya ada terima email si Vanessa sendiri ada membuat lontaran idea, pandangan. Antaranya adalah berkenaan dengan isu ciri-ciri calon. Kerana kalau kita tengok anak muda very critical, terutama di media sosial. Cerita-cerita berkenaan dengan, kami nak pemimpin macam itu, macam ini, semakin hangat. Sebelum pembubaran parlimen juga, suara-suara itu sudah pun dicanang di media sosial terutamanya. Bagaimana kita nak memahami dalam bentuk ciri-ciri calon yang harus diketengahkan oleh parti-parti politik menjelang PRU 15 ini? Okey, saya akan bagi pandangan yang saya dapat daripada anak muda itu sendiri. Buat masa ini, mereka ni go for individual. Okey, mereka akan mengundi individu, bukan lagi parti, bukan lagi logo-logo yang sedia ada di sini. Apabila individu itu terkenal di lokaliti tersebut dan beliau membuat jasa yang baik, perkhidmatan yang cemerlang, mereka akan jadi calon yang akan dipilih oleh anak muda ini. Sama juga saya dapat juga idea-idea di mana calon recycle. Okey, anak muda ni tak nak calon recycle ni diletakkan semula sebab mereka dah hilang kepercayaan dan juga mandat rakyat yang pilihan raya lama yang sebelum ini. So mereka memerlukan seorang yang fresh candidate yang boleh mendengar, boleh memahami dan juga boleh mengikut cita rasa anak muda di peringkat lokaliti. Dan juga saya juga dapat satu idea di mana anak muda ini tak nak calon payung terjun. Okey, calon tu bekerja di tempat yang lain tapi diletakkan satu tempat yang lain. So mereka tidak memahami apakah isu lokaliti di situ. So inilah saya dapat pandangan daripada anak muda untuk PRU 15. Apabila mereka nak mengundi, mereka akan pastikan calon yang diletakkan, calon yang akan mewakili mereka betul-betul memahami masalah dan juga cita rasa anak muda di lokaliti itu sendiri. Baik, sudah tentu menjelang PRU 15 ni banyak isu-isu yang akan diketengahkan menjelang yang dibawakan dalam manifesto parti-parti politik ni. Jadi apakah antara isu belia yang harus jadi penekanan supaya mereka bukan hanya sebagai manifesto tapi mereka akan tunaikan janji-janji tersebut? Daripada pandangan saya, manifesto itu perlu dijadikan sebagai satu buku panduan. Manifesto yang diberi ini bukan sekadar untuk memenuhi ataupun menghiasi janji-janji menjelang PRU 15. Apabila dibincangkan atau bila diwartakan itu adalah komitmen kerajaan yang akan memimpin negara ini, pastikan perkara-perkara itu perlu ada jalan penyelesaian yang feasible, yang boleh berkesanan. Jangan hanya janji itu tinggal janji saja. Yang sebelum ini pun ada banyak manifesto yang tidak dapat ditunaikan disebabkan manifesto itu adalah sekadar untuk hiasan menjelang PRU sahaja ataupun kata-kata manis menjelang PRU sahaja. Apabila idea-idea itu dimasukkan dalam rancangan harus perdana, tidak dapat dilaksanakan sebab kita tidak ada core issue. Kita tidak ada penyelesaian yang core untuk memastikan manifesto itu dijalankan dengan baik atau satu check and balance dalam memastikan manifesto itu berlangsung. Si Vanessa, akhir sekali berbaki sekitar dalam 2 minit ini, mungkinlah harapan serta aspirasi gesaan kepada anak muda terutama yang mungkin nak keluar undi, tak keluar undi dan sebagainya kan. Jadi ada yang 50-50 tak tahu nak undi apa, itu satu perkara. Tetapi menunaikan kewajipan itu juga satu perkara. Tegasan dan juga mesej si Vanessa kepada anak muda di luar sana menjelang PRU 15 nanti. Okey, saya dalam age group mereka, saya panggil semua adik-adik supaya kita diberi peluang untuk menentukan siapa pemimpin yang akan menentukan nasib
ataupun pembangunan negara for the next 5 years. Okey, ini adalah tugas kita, tanggungjawab kita yang kita perlu galas dengan baik. Okey, mari kita sama-sama. Sebelum itu, semua parti-parti dan juga agensi yang mempunyai keutamaan dalam menentukan pilihan raya ini memberikan pendidikan awal kepada pengundi muda yang specifically untuk mengundi pertama kali ini, bagaimana cara untuk mengundi. Jangan jadikan undi mereka ni undi rosak. Walaupun kita bagi kuasa besar kepada mereka, tetapi undi yang dibuang itu tidak ada nilai. Jadinya dimasukkan dalam kotak yang tak boleh digunakan. So itu adalah seruan saya kepada agensi-agensi yang sedia ada. Untuk adik-adik sekalian, tolong cari calon ataupun dapatkan calon yang boleh membantu ataupun boleh mengikut ataupun boleh menyelesaikan masalah lokaliti dan juga belia-belia di sana semua. Satu lagi seruan saya adalah kepada parti-parti politik, kalau boleh cari fresh candidate yang boleh membawa isu-isu belia di arena politik ni ataupun di parlimen untuk membincangkan, sebab mereka mempunyai komposisi yang besar dalam menentukan pilihan raya PRU 15 ini. So tolong dapatkan calon yang berkaliber di kalangan anak muda supaya kerajaan yang bakal dibentuk ini sentiasa proaktif, aktif dan juga feasible. Okey. Baik, terima kasih Sri Vanessa Tamil Selvam, Ketua Penerangan Alumni Parlimen Belia Malaysia, berkongsi pandangan serta aspirasi menjelang pilihan raya umum ke-15. Terima kasih sekali lagi. Raya Umum ke-15 wajar jadi medan memilih pemerintah yang peka dengan keadaan ekonomi rakyat. Selepas diberi mandat, pemimpin perlu memperjuangkan nasib rakyat yang ketika ini terbeban dengan kenaikan inflasi serta penyusutan nilai ringgit. Belia di Johor berharap pemimpin mereka kelak dapat membawa perubahan signifikan. Mereka akui khawatir dengan nasib yang menimpa sekiranya masalah ekonomi terus membelenggu. Pelbagai desas-desus pasal naik turun wang ringgit, nilai wang ringgit. Jadi ramai belia kita, contoh saya sendiri di negeri Johor, ramai belia kawan rakan-rakan saya memilih untuk keluar negara untuk mencari lagi banyak gaji tu selaras dengan apa yang mereka lakukanlah pekerjaan tersebut. Jadi macam itulah masalah, rasanya bukan belia saja, semua pun rakyat Malaysia mengalami masalah tersebut, iaitu krisis kewangan yang sangat hebatlah pada ketika ini dengan jatuhnya nilai wang ringgit. Jadi saya harap pemerintah yang baru mungkin dapat memperbaikilah kita punya tahap ekonomi dan kewangan negara kita. Sementara itu, Siti Nakuyah Rudi berpendapat kos sara hidup yang tinggi membebankan belia untuk memulakan hidup baru secara berdikari. Katanya, bantuan kewangan semata-mata tidak memadai dalam memenuhi kehendak belia. Daripada segi kesihatan, contohnya macam insurans, banyak belia banyak orang kata belia ni malas. Sebenarnya bukan belia ni malas. Belia ni dah kerja terlalu banyak sampai dah tak ada masa dah untuk nak cari source of income yang lain. Macam sekarang kebanyakan orang yang saya kenal dah buat 2-3 kerja, ada kerja full time, ada kerja part time, ada yang jadi Grab ke, contohnya Grab sini. Even saya sendiri pun saya ada buat Lalamu, saya ada buat online sale. So macam satu kerja tak cukup. So saya rasa isu pembesar sekarang ni pasal kos sara hidup lah. Muhammad Helmi Abdul Jalil pula menyifatkan kemelut dan polemik politik yang bertali arus membantutkan pembangunan belia negara pada ketika ini. Justru kerajaan digesa untuk mengembalikan fokus dalam menjaga kebajikan belia dari aspek pekerjaan, kesihatan serta pembangunan sahsiah dan rohani. Kami kadang-kadang ni sebagai belia pun kadang-kadang macam dianaktirikan lah. Bukannya kerajaan tak ambil tahu pasal kita orang, tapi bantuan yang diberikan dekat kita orang ni tak memadai macam apa yang kami ni sedang hadap sekarang ni. Walaupun kami ni muda, tak banyak tanggungan, tapi kami still sama macam orang lain. Walaupun kami golongan B40 ke T20 ke apa ke, tapi bantuan kita orang pun kalau boleh tu biar selaras, sama dengan semua. Menjelang Malaysia memilih berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini.
bertemu kembali kita dalam menjelang Malaysia memilih. Baik, kita masih lagi bercakap soal belia ya. Kini kami nak memberi fokus tumpuan kepada undi 18 yang pertama kali akan mengundi di peringkat persekutuan atau parlimen. Jadi kita bersama dengan Muhammad Zahim Mustaqim Marzuki, Pegawai Komunikasi Advokasi dan Promosi Kesatuan Pelajar Universiti Islam Antarabangsa Malaysia atau UIAM. Jadi kita tahu ramai pelajar-pelajar yang sudah kembali ke kampus untuk mulakan semester masing-masing seperti Zaim sendiri. Jadi apakah pandangan serta cadangan Zaim melihat kepada proses pilihan raya yang akan berlaku terutama apabila ramai golongan belia pengundi yang pertama kali ini berada di kampus dan nak baru mula semester ni dan sebagainya? Baik. Terima kasih Surawani kerana menjemput. Pendapat saya betul lah apa yang dimaksudkan bahawa mahasiswa baru sahaja pulang ke kampus, termasuk saya sendiri. Hari ini merupakan hari kedua semester baru dan di kampus kita juga dah terlalu ramai pelajar yang masuk ke kampus untuk menjalani pembelajaran secara bersemuka. Jadi menjadi satu cabaran kepada para mahasiswa untuk turun mengundi pada tarikh pilihan raya yang akan datanglah. Kerana untuk mengundi pada pilihan raya memerlukan mereka untuk kembali pulang ke kawasan masing-masing, ke kediaman masing-masing, ke kawasan berdaftarlah, pengundi berdaftar. Jadi cadangan saya bahawa agar pilihan raya terutamanya penting untuk diadakan diadakan pada tarikh ataupun pada waktu hujung minggu lah, Sabtu ataupun Ahad, bagi memberi ruang dan peluang kepada mahasiswa terutamanya golongan-golongan yang baru pertama kali mengundi untuk pilihan raya selepas pindaan pada perlembagaan yang memberikan peluang kepada pengundi menurunkan had umur mengundi daripada 21 ke 18 tahun. Di UIAM kita ada berbilang umur mahasiswa, terdiri daripada paling muda sekali adalah daripada pusat asasi lah yang berusia lebih kurang 18 tahun selepas SPM. So penting untuk kita memperkasakan undi 18 ini dengan memberikan peluang kepada mereka untuk turun mengundi pada tarikh mengundi dengan satu, seperti yang saya sebutkan tadi, adalah tarikh yang mesra mahasiswa, bermaksud yang tidak mengganggu proses pembelajaran mahasiswa lah. Paling penting sekali adalah hujung minggu. Dan yang keduanya adalah bantuan daripada kerajaan negeri ataupun Suruhanjaya Pilihan Raya sendiri mengemukakan pelan secara terperinci mengenai macam mana Suruhanjaya Pilihan Raya boleh membantu pergerakan pulang mahasiswa daripada kampus ke kawasan kediaman masing-masing untuk kembali mengundilah. Itu pendapat saya lah. Zaim menyebut berkenaan dengan fasilitasi nak memudahkan penuntut-penuntut di universiti pulang ke kampung halaman kawasan masing-masing untuk mengundi dan sebagainya ini. Apakah bentuk fasilitasi yang boleh dilakukan? Seperti Zaim sebutkan tadi, kerajaan negeri sebagai contoh untuk menyediakan bas dan sebagainya. Bagaimana pula kalau kita lihat berkemungkinan sekiranya tidak ada peruntukan tertentu bagi membawa pelajar-pelajar penuntut ini pulang ke kawasan masing-masing? Adakah wajar untuk diadakan seperti kos ataupun tambang yang lebih murah? Bukan sahaja melibatkan bas, tetapi kalau sebagai contoh, penuntut di UIA yang mungkin berasal dari Sabah, Sarawak nak book flight tiket dan sebagainya, nak balik ke negeri, merupakan akan membelanjakan satu kos yang cukup besar sekali. Lagi-lagi baru mula kampus ni, baru mula semester. Ini nak balik-balik nak mengundi dijangkakan dalam tempoh sekitar sebulan ini. Pandangan Zaim. Betul. Kalau saya boleh kongsikan juga, saya sebenarnya seorang mahasiswa berasal daripada Bintulu, Sarawak. Jadi sudah tentu saya adalah salah seorang yang terkesan juga sebenarnya dengan pilihan raya yang akan diadakan pada masa hadapan lah, kerana pengumuman pembubaran kabinet dan sebagainya. Dan cabaran daripada saya sebagai mahasiswa Sarawak sendiri merasakan betul wajar perlu ada insentif ataupun subsidi daripada kerajaan kepada kepada mahasiswa untuk tiket-tiket penerbangan
daripada kampus saya di Gombak sekarang untuk pulang ke Bintulu Sarawak mengundi pada hari pilihan raya. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah saya amat berharap jika kerajaan pada siapa-siapalah kerajaan yang akan menjadi memegang tampuk pentadbiran negara pada masa akan datang, supaya undi pos juga dibenarkan kepada mahasiswa di Sabah dan mahasiswa Sabah dan Sarawak di Semenanjung, kerana tarikh pilihan raya akan diumumkan setelah SPR bersetuju dengan tarikh tersebutlah. Itu semua tahu, itu jelas. Dan apabila tarikh itu diumumkan, harga tiket penerbangan untuk pengundi-pengundi di Semenanjung membeli tiket sudah tentu akan melonjak berikutan pengumuman oleh SPR tentang tarikh pilihan raya tersebut. Jadi kita merasakan ada keperluan untuk undi pos juga dibuka kepada mahasiswa di Sabah dan mahasiswa Sabah dan Sarawak di Semenanjung lah. Itu dari perspektif saya secara individu, secara personal sebagai mahasiswa Sarawak. Tapi apa juga yang boleh dibuat oleh pihak-pihak bertentu kepada mahasiswa bagi menggalakkan mahasiswa turun mengundi pada pilihan raya yang akan datang adalah subsidi tiket bas seperti yang disebutkan sebentar tadi oleh pengacara anchor sendirilah. So, selain daripada itu adalah di Universiti Islam Antarabangsa juga kita mempunyai kelab-kelab yang bertemakan negeri masing-masing, kelab sahabat anak Malaysia yang mengumpulkan setiap mahasiswa di setiap negeri lah. Ada negeri dari seluruh negeri di Malaysia bergabung untuk membentuk kelab sahabat anak Malaysia ni. So ini adalah satu inisiatif daripada Kesatuan Pelajar sendiri. Kita akan bekerjasama dengan kelab sahabat anak Malaysia untuk kalau boleh kita cuba untuk sewa bas untuk menghantar pelajar-pelajar pulang ke kawasan masing-masing lah, mengikut zon-zon di setiap negeri. Itu apa yang Tuan Pelajar akan buat dan saya rasa boleh dibuat juga oleh kerajaan dan pihak-pihak yang bertanggungjawab lah. Seperti yang disebut tadi, Zaim sendiri berasal dari Sarawak. Jadi bagaimana pula reaksi rakan-rakan Zaim yang dari Sabah dan Sarawak, dan adakah mereka sedia untuk balik mengundi atau mereka lebih fokus untuk meneruskan semester dan mengharapkan undian secara pos? Baik, senario ni kita boleh nampak dari pilihan raya yang sebelum ni lah, selepas undi 18 dikuatkuasakan dan sebelum undi 18 dikuatkuasakan, ada juga mahasiswa yang boleh mengundi. Tapi yang menjadi cabaran kepada mahasiswa di Sarawak paling penting sekali, paling utama sekali adalah kos tiket penerbangan yang sangat orang kata sebagai sangat mahal lah. Sebab seperti yang saya sebutkan sebentar tadi adalah harga tersebut adalah domino effect, kesan domino setelah pengumuman daripada SPR pada tarikh pilihan raya akan diadakan lah. So syarikat-syarikat penerbangan sudah tentu akan bersedia dengan keadaan di mana rakyat Sarawak dan Sabah di Semenanjung akan pulang ke kawasan masing-masing untuk mengundi. Jadi mahasiswa Sabah dan Sarawak kalau diberi insentif dan subsidi penerbangan, sudah tentu kita akan pulang ke kawasan dan melihat juga kepada tarikh pilihan raya sekiranya diadakan pada hujung minggu kita tiada masalah. Namun jika diadakan pada pertengahan minggu yang hanya cuti pilihan raya satu hari, saya tak merasakan bahawa itu adalah tarikh yang mesra mahasiswa, yang akan membuatkan mahasiswa rasa terpanggil untuk turun mengundi, kerana jika kita nak cakap pasal penerbangan akan memerlukan pergi dan balik lah. So dalam masa satu hari itu tak cukup untuk mahasiswa pulang mengundi ke kawasan dan pulang kembali ke kampus. Itu pendapat saya lah. Baik, terima kasih Muhammad Zaim Mustaqim Marzuki.
pandangan yang cukup benar sekali. Kita melihat pelbagai aspek, terutama dalam kita nak memastikan golongan mahasiswa terutamanya yang baru memulakan semester pada kali ini untuk dapat pulang sewaktu hari mengundi nanti. Pertimbangan-pertimbangan sewajarnya harus dilakukan, bukan sahaja oleh Suruhanjaya Pilihan Raya yang akan menetapkan tarikh-tarikh penting pada 20 Oktober nanti, tetapi juga universiti, kerajaan secara umumnya, Kementerian Pengajian Tinggi juga memainkan peranan dalam menggalakkan lebih ramai anak muda yang sebenarnya excited nak keluar mengundi ini. Tapi galakan itu perlu ada. Sekali lagi, terima kasih Muhammad Zaim Mustaqim Marzuki, Pegawai Komunikasi, Advokasi dan Promosi Kesatuan Pelajar Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM. Dan sudah pasti banyak lagi perbincangan-perbincangan akan kami bawakan menerusi program menjelang Malaysia memilih ini. Dan sekian saja buat waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Dan saya Nabila Khalida. Terima kasih kerana menonton.